sambung muka surat 145. Dan dia dan sah nikah. Okey. Dan sah nikah dengan dua saksi yang mastur adilnya. Ha? Ayalah. Watas sikit. Dan sah nikah dengan saksi dua anak lelaki-lelaki ya. Okey. Baik. Dan sah situ. Saya tanda dua tempat tu. Dengan dua saksi yang mastur. Saya ingat situ saya tanda. Situ. Okey, dan sah nikah dengan dua saksi yang mastur adilnya, iaitu yang tiada diketahui akan memfasidkan bagi keduanya seperti barang yang dinaskan atasnya dan diiktimadkan dia perhimpunan daripada ulama. Mastur adil, satara maksudnya sembunyi. Disembunyikan keadilannya, dia tak declare. Saksi tadi tak declare, kata dia tu jenis orang yang tak adil, senyap je. Jadi pernikahan tadi sah lah sebab tak tahu. Kan kita belajar syarat saksi kena adil. Betul? Maksudnya adil ni kalau dalam Islam dah meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Wad'u syai'in fi makanihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil dalam Islam. Mudah je. Kita ada anak lelaki, kita ada anak perempuan. Anak lelaki, adilnya kita pakaikan songkok ataupun kepiah. Anak perempuan kita pakai tudung. Tapi bila anak lelaki pakaikan tudung, itu bukan adil, itu bangang namanya. Itu nak faham adil. Ya? Jadi maknanya adil ni letakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itu syarat saksi. Maka bila orang tak adil, dia sembunyikan keadilan, mastur, disembunyikan, dihilangkan keadilan, orang tak tahu, apa pun tak tahu. So nikah tadi dikira sah lah sebab tak tahu. Tapi kalau tahu tak boleh lah. Lawan adil, zalim. Tu nak cerita tu. Kalau kita perincikan zalim ini kepada satu juzuk yang lebih kecil, memang kadang-kadang kita pun tak sanggup jadi saksi. Tersepak binatang ke atau sengaja sepak ke, sudah dikira zalim. Kan? Kucing duk main bagi makan pula. Kucing duk main minta kita duk makan. Waktu minggu lepas ada seekor kucing hitam. Saya keluar bagi tulang lah. Lepas kita makan ayam nasi kabu, nasi apa minggu lepas, bukan nasi kabu. Minggu lepas menu pun dah kena ingat tu, lupa. Nasi apa minggu lepas, nasi dagang. Kan, tulang ikan kan. Saya baik tu dekat kucing tadi. Sebabnya dia binatang ini dia berbunyi dia lapar. Adat binatang, dia jarang berbunyi dia tak lapar, jarang. Kalau kita perut berkeroncong lah, binatang dia berbunyi dia lapar. Jadi kita buat tahu kan, makan sedap. Jadi kalau kita ada niat lepas makan, bagi dekat kucing tu sikit. Jadi kalau kita aspek tadi, kalau kita tak mengaji, dia anggap kita menganiaya binatang sebab tak bagi dia makan, sedangkan ada lebihan tulang dan sebagainya, kita buang tu sampah, sudah dikira zalim. Kalau nak kira betul-betul ini, maka sebab itulah mungkin kita tak tahu, kan, kita tak tahu. So hari ini kita tahu, jangan kita ketepikan benda tu. Okey, ingat tu. Jadi tu saksi ya, maksudnya mastur, disembunyikan keadilannya. Baik. Dan tiada sah dengan dua yang mastur Islamnya. Tapi kalau Islam itu disembunyikan, maka tidak sah pernikahan. Kena syarat saksi mesti Islam. Okey. Dia tak tahu agama apa, tak boleh, kena cerita. Dan merdekanya, bebas ya. Iaitu yang tiada diketahui akan Islam keduanya, kedua saksi tadi, dan merdeka keduanya. Ini mungkin tak berlaku kot ya, sebab saksi mesti agama Islam. Cuma berlaku semalam tuan, saya bertanya satu budak di Cyberjaya, tepat bukan dekef, bukan apa benda yang ada di PAS yang banyak kedai makan tu. Saya tanya surau di mana saya nak solat asar sebab agak lewat, dah dekat pukul 6. Dia kata, cik saya tak tahu, maaf saya bukan Islam.
Tapi cakap fasih lah Melayu. Mungkin budak Sabah ke apa tau. Tapi muka memang kita pun mujur saya tak bagi salam macam kata dek. Sebab ni dia kata, "Mak encik saya tak tahu, saya bukan Islam." Okey, tak apa. Tu saya tanya lah budak yang jaga kaunter Islam tu, boleh abang. Saya sekian level lah, tingkat 2 dekat kedai makan benda tu. Jadi maknanya kadang-kadang kita ragu dengan memek muka, mungkin hampir sama macam Filipina. Lebih orang kita aja Filipina kan. Tapi ramai Kristian. Sabah pun macam tu juga. Ramai macam kaum Bidayuh apa semua, bukan Islam, Kristian kan. Kalau kita area Kekundasan tu, tuan-tuan boleh lihat berapa banyak gereja ada tepi jalan kan. 3-4 gereja kan. Begitu. Baik. Jadi kena tengok. Biasa Islam ni fasih salam je. Salam fasih dia sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Islam lah. Baik. Dan nyata batal nikah dengan saksi atau mengetahui hakim atau dengan iqrar dua laki isteri, dua laki bini, ya, pada hak keduanya dengan barang yang menegahkan sah nikah seperti fasik, saksi atau murtadnya kerana ada maniknya. Baik. Katakanlah tuan-tuan, lepas menikah tiba-tiba qadi tahu saksi ni bukan Islam, ataupun perompak, atau pembunuh, atau penyamun, maka nikah tadi batal, pasah. Tak boleh ya. Sebab tu kena jaga tuan-tuan ya. Bukan kita nampak macam remeh-temeh kan. Sebab zaman law ni jenis mem tangkap muat tau. Hang jadi saksi boleh tak? Kan hak jenis menikah tak guna mak bapak ni. Ada. Dia guna adik-beradik dengan kawan dia. Jadi hang jadi saksi boleh tak? Hang jadi saksi. Kau ni pun bukan make action lah, jadi saksi. Sign surat apa semua kan. Jangan main-main tuan ya. Yang paling penting saksi dalam majlis pernikahan, bukan saksi yang dokumen tu, saksi yang dalam majlis pernikahan itu paling penting. Maka sebab itulah biasa juru nikah dia akan ambil pegawai masjid, AJK lah ya, Tok Imam, Tok Siap, Tok Bilal apa semua, benda hari boleh siapa-siapa pula. Itu maksudnya sini. Dan tiada batal nikah dengan ikrar dua saksi dengan barang yang menegahkan sah nikah seperti ikrar fasik diri keduanya pada ketika akad. Tapi maknanya kalau dalam majlis tu saksi mengaku kata saya ni tak layak disaksi tuan hakim ataupun tok imam, sebab saya ni rasa macam tak layak lah, banyak benda dosa saya buat, urutan lembu saya, sepak kambing saya apa semua kan. Dia faham kan, dia mengaji kitab ni hari ni, dia faham. Jadi hakim tadi atau juru nikah boleh gantikan dengan orang lain. Ya, tak ada masalah. Sebab itu nak mudah faham dalam bab ni ialah pilihlah saksi yang masjid ataupun masyarakat setempat akui dia ni orang bagus. Tu je. Senang faham ya. Baik. Maka jika ikrar suami dengan barang yang menegahkan sah nikahnya, difasahkan nikahnya kerana mengaku ia dengan barang yang nyata dengan dia batal nikahnya. Okey, dan wajib atasnya mahar misil. Baik, pertama kalau suami itu mengaku dengan barang yang menegahkan sah nikah, maksudnya suami mengaku ada syarat-syarat ataupun kriteria-kriteria yang boleh menghalang nikahnya, sahnya perkahwinan, maka secara automatik nikah tu tidak sah lah, batal lah, sebab suami mengaku sendiri. Tapi jangan berlaku lah ya, dia nak menikah mesti dia kata okey je, dia nak menikah kan, gitu. Okey, difasahkan nikahnya, dibatalkan ya, kerana dia mengaku ia dengan barang yang nyata dengan dia batal nikahnya. Maksudnya mungkin dia lah wali ataupun saksi ni fasik ke, saksi ni tak adil ke. Itu kalau wali suami mengaku sendirilah. Okay. Dan wajib atasnya mahar misil jika sudah duhul dengan dia. Okey, katakanlah dah berlaku perkahwinan, kemudian lepas tu baru suami tu mengaku. Ni keadaan ni. Dah menikah, dah akad nikah, kemudian dah duhul, maksudnya dah setubuh lah. Kemudian baru suami mengaku kata bahawasanya
saksi dalam perkahwinan itu orang yang tak boleh dipercayai, boleh mengaku. Lalu mahar yang diberikan dia kena bagi juga lah, sebab dia ada dukhul, sebab tu syarat pemberian mahar. Cuma disebut di sini mahar misil. Mahar misil ialah mim salam ataupun MISL, mahar yang mengikut adik-beradik yang lain, tu mahar misil. Kak dia 300, adik dia pun kena 300 atau lebih sikit tak apa, tapi jangan terlalu melampau. Itu mahar misil. Ini yang Islam ajar. Kerana sebaik berkawan itulah yang rendah maharnya, bukan yang mahal, yang rendah, berkat di situ. Jadi mahar inilah pemberian suami kepada isteri untuk menghalalkan perkahwinan dan persetubuhan suami dengan isteri. Mahar tadi bukan belanja kahwin. Mahar tu mas kahwin. Hak mutlak isteri, tak boleh diambil oleh siapa-siapa. Dan jangan pula dibelanjakan untuk kenduri. Kenduri ambil duit lain. Nah, kita mak bapak kena faham benda tu, nah. Sebab banyak berlaku bila terpaksa berhutang nak buat kenduri, lalah ambil duit tu. Kesian lah, sebab tu hak milik anak perempuan kita. Itu hak dia. Sebab ada kes, tuan-tuan, sebab tu saya kat kuis dulu, pensyarah ni nak kahwinkan anak dia, ialah gaji tak seberapa lah kan, dalam 4-5 ribu, dalam keadaan sekarang ni mahal semua. Jadi pensyarah ni dia pinjam dengan kami lah, dengan kawan lah, pinjam duit buat kenduri. Jadi kita atas dasar sahabat dan ingat nak tumpang buat kenduri sama, kita bagi pinjam. Mana kita bagi terus lah, bukan pinjam pun. Pada saya bagi terus lah, kita tumpang buat kenduri 200-300. Sebab kita faham dalam keadaan sekarang di bandar ini nak buat di rumah agak sukar, sebab rumah sempit-sempit, tambah-tambah rumah flat. Jadi mau tak mau kena sewa dewan. Bila sewa dewan, kos sewa dewan satu. Dan bila buat kat dewan, tak ada gotong royong. Siapa nak masak kat dewan, tuan-tuan? Yang orang buat gotong royong di kampung ataupun di inilah, kalau kita buat kat rumah masjid ke, kan? Kalau di dewan mesti guna catering. Bila guna catering, harga akan menjadi lipat kali ganda. Jadi hamba Allah ni first time buat kenduri anak, gamaknya ialah tak ada pengalaman. Jadi duit pun tak pun nak cukup, kena pinjam. Itu saya nak ceritakan, zaman hari ni berlaku benda tu. Bila pinjam, saya takut jangan ambil duit anak yang mahal tadi. Itu je persoalannya. Nak pinjam orang lain, pinjam lah. Lepas tu ganti balik. Sebab bila orang datang ziarah kan, orang bagi duit, orang sedekahkan. Duit tu lah ganti balik kepada orang yang bagi pinjam tadi. Biasa kalau saya lah, halal je. 200-300 bagi, kita tumpang buat kenduri sama. Kan esok-esok hari kita pula lagu tu lah. Okay? Hari ni mudah ya. Jangan mengira sangat. Kita mengira besok Allah kira kita. Tu je. Dan jika ikrar isteri dengan cedera pada wali. Okey. Kita dah mengaji wali, kita tak sentuh dengan detail lagi. Tapi cedera di sini ialah umpamanya wali tadi buta ke, pekak ke, kita dah sembang sebelum sikit. Okey, isteri dah mengaku. Maknanya kata isteri, ayah saya ni sebenarnya pekak. Kan? Jadi dia akad nikah tu tak tahu dia dengar ke tak, dia cuma sebut aja. Kan? Sebabnya mengiyakan saksi. Okey. Ni jika ikrar isteri dengan cedera pada wali atau syahid seperti fasiknya, ataupun dia menyaksikan bahawa ayah dia itu fasik, okay, maka disumpahkan suami akan tiada fasiknya dan dibenarkan dengan sumpahnya. Jadi suami kena bersumpah bahawa, kalau kita lihat di sudut perjalanan majlis pun, katakanlah wali tadi pekak tapi boleh sebut dengan elok, sebab yang nak dengar saksi, kan? Jadi suami kata, saya wabillah aku bersaksi bahawa bapa aku ni sihat. Dia kena sumpah supaya benda tu tak berlaku pembatalan perkahwinan. Sebab itulah saya selalu pesan, kalau kita tak mampu, tak makan cekak kata orang Kedah, pas kat Tok Imam ataupun juru nikah untuk menikahkan. Sebab hari ni tuan-tuan, kalau kita lihat zaman hari ni, bila wali itu ada keuzuran yang ketara, stroke,
Kadang stroke ni boleh cakap separuh, tak cakap separuh, kadang cakap tak jelas butiran. Maka elok dipas kepada jurunikah. Jadi nak mudah, macam saya cakap minggu lepas, kalau kita rasa kita tak confident nak akad nikah bakal menantu kita, elok serah kepada jurunikah. Itu saja. Jangan duk pandai-pandai. Ini bukan soal pandai tak pandai lah. Jadi bahaya sebab melibatkan perkahwinan. Ya. Kalau kita rasa kita sembahyang tak cukup lagi, qada hak nakal-nakal dulu pun tak habis lagi, elok pas kat jurunikah, biar dia tanggung semua. Kita wakilkan je. Kata Faizal, kalau kita Faizal kita lah, aku wakilkan akan dikau untuk menikahkan anak putriku ataupun anakku Fadilah binti sekian, okey, dengan perhatikan. Contoh contoh kan Fadilah ni Fadilah lain. Okey, baik. Masuk tajuk baru habis itu. Faslun fi aqidun nikahi wa ma yuzkaru ma'hu. Ini fasal pada menyatakan juru nikah. Aqidun nikah ni orang yang nak akad nikah lah, wali lah ya. Dan barang yang disebutkan sertanya. Baik. Pertama, wali ni tuan-tuan, dia ada dua. Satu wali mujbir, yang kedua wali ghairu mujbir. Tak ada dalam kitab nah. Saya nak kena cerita bab ni. Ya. Pertama mujbir, yang kedua ghairu mujbir. Mim ni mujbir, yang kedua ghairu mujbir. Wali mujbir ni ayah Tok Wan. Dua orang ni ya. Pasal apa nama wali mujbir? Wali mujbir ni mereka yang ada kuasa atau authority untuk memaksa gadis tadi berkahwin. Dia ada power untuk dia paksa. Tapi kata Imam Nawawi, elok sunnah kita bertanya kepada wanita tadi dengan siapa dia nak kahwin. Hukum bapak Tok Wan boleh paksa. Okey, kita tengok zaman lah pula. Ni cerita zaman dulu boleh lah kan. Hang kahwin dengan aku punya pilihan. Zaman lah payah tuan-tuan, buat hari sedap bulan anak lari. Jadi elok kita tanya, katalah dia ni umur dah 25 tahun nak dara kita. Kata hang 25 ni ada siapa-siapa dah kah? Dah ada kawan dah kah? Biasa kita akan tanya gitu kan. Dia kata dah ada. Okey, kalau dah ada, mungkin kita nak kenal, nak tengok budi bahasa, anak siapa. Kita kena merisik juga yang pihak perempuan pun. Dengan lelaki-lelaki yang risik perempuan. Kena risik juga. Takut pura-pura depan elok, tahu-tahu penagih dadah. Jadi di sini kuasa wali, dia boleh bertindak paksaan seandainya calon suami tadi di sudut syarak bukan layak. Ketua gangster ke, penyamun ke, penyangak ke apa benda, maka ayah tak setuju, hang kena kahwin dengan pilihan ayah. Yang ni boleh paksa, tak ada masalah, dalam agama boleh. Ayah dengan Tok Wan. Kalau orang majbid tu boleh lain lah ya. Yang dua orang ni ada power untuk paksa anak kahwin kalau pilihan anak tadi tidak bertepatan dengan syarak. Maknanya kalau suami penagih dadah, jentik pun rebah. Orang kampung semua tahu. Tapi nak darah kita nak juga kat mamat ni. Maka kita ada hak untuk paksa. Tak boleh. Sebab penagih dadah. Pelik kan? Orang kampung semua tahu kata ni, kita pula nak ke dia. Muka aku handsome, tapi badan kurus macam lidi. Pasal duk isak dadah. Maka ketika itu peranan bapa dengan Tok Wan. Kan banyak berlaku masyarakat kan, Tok Wan tak setuju apa semua. Dia begitu. Ini wali ya. Tiada sah perempuan mengakadkan nikah dan dengan izin walinya sekalipun. Jadi perempuan tak boleh akad nikah, isteri tak boleh akad nikah suami. Nak akad nikah, dia pun nak, dia yang kahwin kan. Jadi tak sah lah. Mana boleh. Okay, walaupun wali bagi izin. Sama ada ijab atau qabul. Terima tak boleh, akad qabul pun tak boleh. Akad ijab pun tak boleh, qabul pun tak boleh.
tiada bagi dirinya dan tiada bagi yang lain daripadanya. Jadi tak boleh perempuan tadi sebagai isteri untuk akad nikah suami dah, tak boleh walaupun izin wali. Jadi maknanya yang akad nikah mesti laki-laki, itu maksudnya ya, mesti lelaki, juru nikah mesti lelaki. Mana ada pelolong pada saat nikah perempuan? Pergi tanyalah seluruh dunia, tak ada, dia mesti lelaki. Okay? Jabat agama bahagian nikah kahwin. Dan harus bagi bapa, dan jika tertinggi sekalipun. Maksudnya bapa dekat atas, bapa, Tok Wan, Tok apa lagi tak tahu lah, biasa tak sempat kot sebab mati kan, pupus, dah tak ada. Setakat Tok Wan tu mungkin hidup lagi kot. Kalau Tok Nek ke Tok Cha, saya pun tak tahu istilah ke atas tu, maknanya dia kata sini, dan jika tertinggi, maksudnya yang ke atas lah sekalipun, mengkawinkan maulinya, iaitu apa nama cucu dia, anak perempuan ke, yang bikrun, yang anak dara. Ya, jangan baca bakar, bikrun, anak dara ya, bikrun. Tu kena ngaji Arab ke tu. Baca bakar jenah faham. Dengan tiada izinnya. Nampak tak? Boleh. Ni yang kata majwid tadi ya. Walaupun dengan tanpa izin perempuan tadi, dengan syarat ya, dengan syaratnya, dengan bahawa ia mengkawinkan dia dan tiada antara keduanya berseteruan yang nyata. Maknanya kalau ada seteru, ada permusuhan antara laki bini ni, anak dengan bakal suami, maka tak boleh kawinkan. Tu syarat kalau nak paksa nak kahwin. Kalau nak paksa lah ya. Zaman dululah. Tu syaratnya. Yang kedua, kata dia, lagi dengan mahar misil daripada nakad negerinya. Mahar maksudnya mas kahwin yang sama, lebih kurang berdasarkan nilai mas kahwin negeri masing-masing. Sebab tu kita tak sama di Malaysia. Sebab pendaftaran perkahwinan ikut negeri masing-masing. Kelantan paling mahal lah mas kahwin. Sebab dia belanja itulah mas kahwin. Ribu-ribu lah ya. Selangor 300 kot, tak silap saya. Kedah pun lebih kurang Selangor 250 ke 300. Melaka 5 kot. Melaka ke Johor 500. Dia tak sama setiap negeri. Jadi sekarang ni ya, mas kahwin Johor. Baru yang baru saya tak tahu itu paling luar, yang lama ikut lama dulu. Oi, minyak dah mahal dah ni. Saya siasat. Rasa pejabat agama kena buat sesuatu lah. RM22. Kalau belanja, kalau belanja lagu mana? Mahal tak? Pemahaman yang kita kena ubah sebenarnya. Tapi itulah masalahnya, bila dia kata mahal misil, kita nak penaik sikit pun nak kena bagi sama dengan kakak kan. Jadi kena penaik sikit je lah, kata-kata RM22 setengah, mungkin RM30. Kemudian nak sampai ke tahap kata entah tahun bila. Jadi pejabat agama kena buat satu solusi, Majlis Fatwa negeri kena buat ketetapan bahawa mulai tahun Hijriah bila-bila kita akan naikkan kadar mahar misil ataupun mas kahwin anggaran sekian-sekian. Kesian Johor kesian. Nanya. Saya tak tahu sebab dia ustaz siap negeri. Jabat agama? Daripada zaman dulu lah. Benda ni kena putuskan oleh pihak jabat agama. Okey. Tak apalah. Maknanya mungkin kena perbincangan lain soal mahar ni, sebab dia pihak berkuasa negeri yang punya ni ya. Cuma bagi saya lah secara peribadi, kalau RM22 zaman Allah ni tak boleh mahal ya. Murah sangat. Okey. Lagi yang kufu baginya, maknanya yang sepadan. Sepadan ini kata ulama, kalau kita lihat istilah kufu ini, ramai orang melihat kufu itu dari sudut
kecantikan, saya apa dia Pak? Pelajaran. Memang itu antaranya lah. Cuma kufu ini di sudut, kalau kita lihat kalau sudut fizikal mungkin ialah kot, tapi yang perlu kita lihat ialah di sudut akhlak, dari sudut didikan agama yang ada. Sebab tu ramai ustazah kahwin dengan ustaz, tak ramai kalau ada pun sikit ustazah kahwin dengan orang biasa, ustaz kahwin dengan orang biasa ada, dia boleh bimbing ya. Penyamun dengan penyamun tak ada dengan berlaku. Sepupu tu ya, sepupu. Tapi itu tuan-tuan ingat saya ajak dulu kan, sepupu di sudut nama yang saya ajak dulu, ingat tak? Di akhir dengan apa-apa kita tahu sifat dia lagu mana. Yang ni yang kena tengok. Ya, biar sabar dua-dua, atau ada kesabaran, ada ketenangan sini, okey. Saya takut yang jenis api, hot temper, berlaku hot temper, mudah bercerai. Yang ilmu saya ajak, yang tak tahulah, sebab mai kelas lambat siapa suruh. Kan? Yang mengaji lama dah 5 tahun dah, siapa tahulah. Itu kena jumpa balik. Itu masuk kufu ya. Sebab kita nak rumah tangga tu kekal hingga ke jannah. Yang kuasa memberi mahar misilnya, biasa pak menakan kita lah yang letak belanja ni, sama ada yang bikrun, nak darah itu besar atau kecil, yang berakal atau gila. Sebab tu kata saiz tak ada ukuran sangat. Ada laki tinggi, bini rendah. Saya pernah jumpa satu cikgu perempuan, saya mengajak kali dia kata dia memang suka laki-laki yang tinggi, dan alhamdulillah dia dapat jodoh laki yang tinggi, separuh pinggang tu. Laki dia pemain bola, badan ni lah, dia rendah lah. Kami bagi kak cik ada, kecil lah. Orang Kedah kak mengajak di Shah Alam. Jadi bukan ukuran saiz yang kira kupu tu ya. Dan mahar tu pula bukan dikira saiz juga. Tak semestinya kalau perempuan tadi King Kong, mahal tinggi. Contoh. Okey. Dia ikut badan. Dia maknanya mahal mesin ni ikut saudara mara yang lain lah, adik-beradik dia apa-apa. Itu. Yang berakal atau yang gila. Dan sunat baginya ia minta izin daripada bikrun, anak dara tadi, yang sudah akil balik, kerana membaikkan hatinya. Elok minta izin. Biasanya kita lah ni, undang-undang lah ni, sebelum akad nikah, juru nikah akan tanya lagi sekali kepada anak dara tadi, betulkah ni akan jadi suami awak dan awak bersetuju kan? Zaman lah ni. Dulu ni memadai ayah tanya anak lah, setuju kan nak nikah dengan dia ni, lagu tu lah. Dan kitab menyebut ya, dan diamnya, yang kita dok kata tu, dan diamnya kemudian daripada sudah minta izin itu, itulah izinnya. Kan sebut dalam kitab Arab disebut as-sukutu alamatur ridha. Diam itu menunjukkan tanda bersetuju. Kan kita tahu ni, baru tahu punya kitab dah sebut. Kita duk sembang kan, kita sembang zaman kita duk sembang, diam tu setuju itu sebenarnya dah sebutlah kitab pun, as-sukutu alamatur ridha disebut. Maknanya diam itu alamat tanda kepada persetujuan. Maknanya dia takkan hangguk lah kot, ataupun ya kan. Nak darah, kalau janda lain, dan janda tak perlu tanya. Tak ada tanya pun dedak lah. Dia lagu tu, dia lain, dia punya situasi sana berbeza. Okey. Dia lain. Tambah bekas Pak Wo dia pula lagi lah. Okey. Saya rasa kita berhenti dulu pun. Sunat tak nak. Okey, kita sambung dan tiada harus. Wallahu alam ya, sampai tiada harus ya, insya-Allah. Kita sambung ke depan dan tiada harus wali bapaknya. Kemarin ramai yang confuse saya punya posting dalam FB.
ikut jadual memang saya nak kena ke sana, tetapi sebab mak mentua tak ada orang jaga, jadi kak yang jaga tu nak pergi buat umrah, jadi saya uruskan dia dululah. Saya mungkin pergi bulan 2 ataupun bulan 2 nak ke Sabah, bulan 1 ke Kuching. Jadi mungkin tengoklah bulan berapa, tak ada masalah sebab kawan-kawan semua travel agency. Kita hello aku nak pergi ya, kita terus settle lah, tak ada masalah benda tu ya. Jangan tertipu dengan gambar. Saya pegang toli, ambil berkat je, ambil semangat kita tak boleh pergi, jadi kita ambil berkat pegang toli pun jadilah tolak troli orang pergi Mekah kan. Cuma saya nak cerita satu bukan keajaiban. Kemarin belum kami hantar depa semua pergi airport tu, isi saya masuk Abihun banyak. Bawa Abihun pergi KLA tuan-tuan, tak pernah buat ni. Bawa Abihun pergi KLA. Makan saya jamu. Jadi yang saya terkejut tu bila saya tengok laporan jualan kedai saya tak masuk kedai pasal malam. So jualan dekat 2000 lebih lah. Kita tak pernah dapat lah tinggi macam tu. Biasa 1000, kadang-kadang 5-600. Tengok dekat 2000 lebih kot. Jadi bila tengok laporan jualan tu, saya kata mungkin Allah bagi balik apa yang saya buat. Ini balasan tunai. Mungkin ya. Tu saya kata agaknya pasal kita masuk Bihun kat jemaah umrah kot. Jadi Allah bagi balik. Sebab mereka nak check in lambat, flight 3.30 pukul 10 kena kumpul, jadinya yalah faham-faham lah kan, bukan semua kaya tuan-tuan nak makan kat situ, faham-faham je lah harga. Ayam nila pun RM6 apa hak botol 500 ml tu ya, tinggi. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.